Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Rosnida Ain yang merupakan pensyarah bagi kursus HKN 203 Puisi Nusantara. Nama saya Intan Diana binti Abdul Latif selaku Ketua Kumpulan bagi kumpulan pembentangan ini. Saya dan ahli kumpulan saya akan membentangkan tajuk pembentangan kami iaitu prinsip-prinsip pantun serta contoh pantun yang sesuai. Seterusnya, saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan saya yang terdiri daripada 5 orang iaitu saya sendiri Intan Diana binti Abdul Latif dan ahli kumpulan saya iaitu Li Yu, Li Jiwan, Li Mingyang, Li Rongyuan dan Li Tongjun. Seperti yang diketahui, pantun merupakan puisi tradisional dan sastra rakyat yang telah digunakan dengan meluas dalam masyarakat Melayu. Ia merupakan khazanah bangsa Melayu yang asli yang telah wujud sejak zaman berzaman lagi, sebelum masyarakat Melayu mengenal membaca dan menulis. Hal ini demikian kerana pantun merupakan salah satu rujukan sosio-budaya masyarakat Melayu yang merakam pelbagai aspek kehidupan dan merangkumi pelbagai peringkat usia. Pantun dicipta sebagai suatu bentuk pengucapan untuk menyampaikan fikiran dan perasaan terhadap seseorang ataupun mengenai sesuatu perkara. Di samping bertujuan untuk menyindir, berjenaka dan memberi nasihat serta untuk bersuka-suka. Pantun dapat dibahagikan kepada dua rangkap iaitu rangkap pembayang dan rangkap maksud. Setiap rangkap tidak dapat berdiri sendiri dan memerlukan antara satu sama lain untuk membentuk maksud. Setiap rangkap terdiri daripada 4 baris, 4 perkataan sebaris dan mempunyai rima ABAB dengan beberapa variasi dan pengecualian. Gunaan. Pertama, pantun terikat oleh syarat-syarat tertentu yang tradisional. Kedua, digunakan untuk mengungkapkan segala macam perasaan atau curahan hati. Ketiga, sejenis karya yang berangkap tetap. Menurut presenter yang dikutip Winstead, berasal dari akar kata tun, kemudian berubah menjadi tuntun yang berarti teratur atau tersusun. Mirip dengan tongtong dalam bahasa Tagalog, artinya berbicara menurut aturan tertentu. Pantun merupakan puisi rakyat lisan. Sastra lisan pantun yang pertama kali dibukukan oleh Haji Ibrahim Tatukaya Muda Riau. Sebelum ini disisipkan dalam sastra seperti sejarah Melayu, hikayat Hang Tuah. Salah satu jenis puisi lama yang sangat luas dikenal dalam bahasa-bahasa Nusantara. Jenis-jenis pantun, bentuk pantun adalah berbeda. Contohnya, pantun 2 gerak, pantun 4 gerak, pantun 6 gerak, pantun 8 gerak, dan pantun berkain. Ciri-ciri pantun, tiap-tiap baris terdiri dari 4 baris. Tiap-tiap baris terdiri dari 8 hingga 12 suku kata. Bersaja silap ABAB. Tiap-tiap baris ke-1 dan ke-2 disebut. 9 baris ke-3 dan ke-4 disebut isi pantun. Pembayang dan maksud. Pantun terbahagi kepada 2 bahagian iaitu bahagian pembayang dan maksud. Pembayang dalam setiap rangkap adalah separuh pertama daripada keseluruhan jumlah baris dalam rangkap berkenaan. Manakala separuh kedua dalam setiap rangkap pantun pula ialah maksud pantun itu. Pembayang terletak pada bahagian setengah pertama setiap rangkap pantun. Pembayang memainkan peranan untuk memberi persamaan bunyi rima kepada maksud. Pembayang pada baris pertama hendaklah ada hubung kait dengan pembayang pada baris berikutnya dalam setiap rangkap pantun. Manakala
Maksud atau isi pula terdapat dalam setengah bahagian kedua dalam setiap rangkap pantun. Pada bahagian inilah tersurat dan tersiratnya apa yang hendak disampaikan dalam pantun tersebut atau tema pantun tersebut. Pembayang dan maksud memainkan peranan penting bagi menghasilkan sebuah pantun yang baik dari struktur dan maknanya. Oleh itu, hal ini jelaslah menunjukkan bahawa pantun Melayu mempunyai maksud yang mendalam agar pembaca dapat berfikir dan menghayati sendiri maksud tersirat dan tersurat yang cuba disampaikan oleh pengarang. Namun, apa yang diluahkan tidak secara terus-menerus, sebaliknya berlapik dan bersimbolik bertujuan untuk menjaga hati dan perasaan. Kesimpulannya, pantun merupakan sastra lisan yang diturunkan dari generasi ke generasi dengan tujuan utamanya mendidik dalam hiburan. Bukan hanya diciptakan untuk memaparkan keindahan bahasa semata-mata, tetapi mempunyai mesej yang bermakna untuk masyarakat. Terdapat ciri-ciri tertentu dalam pantun seperti struktur bahasa yang indah, berentak, tersusun kemas, serta mempunyai bentuk. Terdapat pantun bagi setiap fasa kehidupan masyarakat Melayu, yakni dari pantun kanak-kanak, dewasa hingga ketua. Hal ini dapat dilihat apabila sehingga kini pantun masih digunakan dalam majlis-majlis tertentu walaupun penggunaannya tidak meluas seperti zaman dahulu. Oleh itu, pantun haruslah dipelihara sebaik mungkin kerana pantun merupakan khazanah negara yang bernilai untuk negara kita. Akhir sekali, rujukan yang kami gunakan untuk pembentangan ini ialah Azmi Rahman, Jom Berpuisi, pantun syair soneta gurindam. Izzah Mat Husin, simbol dan makna dalam pantun Melayu. Muhammad Haji Saleh, pantun Melayu, penelitian terhadap keindahan dan keunikannya dalam masyarakat. Muhammad Rosli Saludin, puisi Melayu tradisional, jurnal peradaban Melayu. Akhir sekali, Mas Riyah Misni, seni penulisan pantun.